Adakah doktor bersetuju dengan kewujudan sekolah vernakular seperti Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina? Ini kerana rakan saya mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan mengalami masalah untuk beri penerangan kepada pelajar Cina dan India yang datangnya dari Sekolah Jenis Kebangsaan. Soalan kedua, masalah perpaduan masih lagi wujud kesan daripada kewujudan Sekolah Jenis Kebangsaan. Mohon pandangan. Dan yang soalan ketiga, kebanyakan pelajar dari sekolah jenis kebangsaan kurang mempunyai semangat nasionalisme atau bahasa mudahnya chauvinis. Itu sahaja. Terima kasih, Doktor. Terima kasih ya. Semua soalan ini berkait rapat dengan kewujudan sekolah vernakular ya, sekolah jenis kebangsaan. Saya memang tahu isu ini adalah isu yang sensitif ya di Malaysia. Tapi persoalan pertama yang menyatakan bahawa pada pendapat mereka, adakah pendapat itu berasas, itu sangat penting. Kenapa saya tanya persoalan ini? Isu perpaduan bukan masalah isu sekolah vernakular. Isu perpaduan ialah isu bangsa kita. Kita perpaduan intrakaum pun tak ada, perpaduan interkaum pun tak ada. Masalah ini wujud bukan kerana masalah sekolah jenis kebangsaan. Masalah ini kerana masalah dari segi akar umbi itu ada masalah. Mudah saja, melentur bulu, biarlah dari rebung. Murid-murid ni melangkah ke dalam sekolah ketika 7 tahun. Ya, berumur 7 tahun. Sebelum itu, selama 6 tahun, mereka dengan ibu bapa. Adakah ibu bapa mereka sebenarnya telah berusaha untuk menerapkan jati diri kebangsaan dalam jiwa mereka? Itu persoalan penting. Ya, banyak cabaran saya lontarkan, saya tak sentuh masalah vernakular kerana saya nampak masalah sekolah vernakular ini ialah masalah sampingan yang cuba dipolitikkan di Malaysia bagi saya. Masalahnya senang. Kalau saya bagi contoh diri saya, kerana bercakap dengan fakta ini mudah. Saya dari sekolah kebangsaan. Mungkin anda anggap saya ni agak baik bahasa kebangsaan. Saya tak boleh kata saya ni pakar bahasa. Saya masih belajar. Agak baik bahasa kebangsaan kerana saya ini dari sekolah kebangsaan. Sebenarnya fakta itu salah. Saya di rumah menggunakan sepenuhnya bahasa Tamil. Di sekolah, saya sekolah di Negeri Sembilan. Di kawasan Felda. Kami menggunakan logat Negeri Sembilan. Setiap hari bertutur. Dari mana pula berkembangnya bahasa Melayu di situ? Yang berkembangnya logat, berkembangnya perpaduan kami ia berkembang. Tapi berkembang perpaduan kerana sikap sendiri. Bukan masalah bangsa. Ya, so semasa zaman sejarah, waktu zaman sejarah pun lagi nampak polarisasi kaum, perbezaan yang jelas dalam aspek bangsa. Kita sekarang ni, lagilah kita nampak seperti kita dah berasimilasi sedikit ya. Nampak kita boleh duduk bersama, orang Melayu pun tak nampak Melayu, kadang-kadang nampak Melayu tapi sebenarnya India. Ya, sebab kita je orang Malaysia pelik. Sebab kita panggil Cindian, Cina plus Indian ya. Cina bergabung dengan India, anaknya nampak macam Melayu. Orang Malaysia je ada keunikan begitu. Tapi masalah perpaduan ini timbul ialah masalah kerana sikap kita. Jadi bahasa saya berkembang kerana semangat cinta saya terhadap bahasa. Saya melihat orang-orang bahasa bercakap dan saya mula mengagumi mereka. Kerana kagum akan bahasa, akhirnya saya cuba mengorak langkah untuk berkecimpung dalam bidang bahasa. Ya, bukan alasan begitu. Dan masalah yang kata sekolah vernakular dan sebagainya. Bagi saya macam ni, masalah perpaduan yang saya nampak di sekolah ni ya, masalah perpaduan kerana saya kata pertama, adakah sistem kita mewujudkan perpaduan dengan jelas? Itu sangat penting. Selepas sekolah jenis kebangsaan, mereka akan mengharungi sekolah kebangsaan di Malaysia, sekolah menengah kebangsaannya. Ketika itu, apakah sistem yang wujud untuk memastikan mereka semua ini menjadi rakyat yang bersatu padu? Dalam mata pelajaran apa semangat kesepaduan nasional ini diterapkan? Itu persoalan penting. Setakat ada mata pelajaran bahasa Melayu, setakat ada program berkala, mampukah program-program sebegini mewujudkan kesepaduan atau keutuhan nasional? Tak boleh. Kita kena ingat ya, ini satu perkara. Yang keduanya kita lihat sejauh mana pengajar atau pendidik di sekolah sendiri yang mampu untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan kaum. Sebab kita sebenarnya, anak murid kita ni ialah anak kita. Kalau kita didik anak kita ni 100%, anak murid kita ni kita kena didik 200%. Sebab tanggungjawabnya kita lebih besar. Dan kita kena sentiasa memastikan arus pembelajaran itu mengintegrasikan mereka, bukan menyisihkan mereka. Jadi masalah yang diwujud di sekolah menengah kebangsaan ini, kalau boleh tunjukkan dengan fakta. Sebab banyak yang kata sekarang ya, sekolah vernakular ini menjejaskan perpaduan rakyat.
Tunjukkan bukti yang kukuh, saya nak tahu. Adakah masalah rakyat, masalah perpaduan dalam kalangan rakyat ini wujud kerana sikap kita atau masalah sekolah vernakular? Jangan pula lain penyakit, lain pula penawarnya. Cari masalah penyakit ni apa, baru boleh lihat. Saya sedar masalah isu vernakular ni isu besar. Tetapi kena ingat, inilah keistimewaan yang telah diberikan ya. Satu, istimewaan. Satu, bila kita bercakap isu kontrak sosial. Kita bercakap tentang keistimewaan Raja-Raja Melayu. Kita bercakap tentang isu bahasa Melayu. Salah satu kontrak sosial ialah sekolah vernakular. Kalau saya nak bercakap tentang isu kontrak sosial, saya bukanlah orang yang sepatutnya. Sebab ini ketika rombongan Merdeka itu, yang mewakili pelbagai kaum, yang mereka merundingkan kemerdekaan di London tu. Mereka lah golongan-golongan yang mewakili parti perikatan ketika itu. Wakil MCA, wakil MIC, ya, wakil Barisan Nasional yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara. Nafas semangat mereka itulah yang sepatutnya kita kena ambil kira. Jangan kita cuba ya mengucar-kacirkan sejarah negara dengan hanya membangkitkan sekolah vernakular ini sebenarnya menjajaskan perpaduan rakyat. Kalau itu tomahannya, kenapa tidak ya sekolah antarabangsa menjejaskan perpaduan rakyat? Kenapa tidak sekolah agama menjejaskan perpaduan rakyat? Sebenarnya tidak. Sekolah tidak akan menjejaskan. Mana mungkin institusi pendidikan yang mulia menjejaskan perpaduan rakyat. Yang menjejaskan perpaduan rakyat ialah satu, sikap kita yang paling penting. Kedua, cara didikan kita. Mudah saja sekarang. Kita ni dengan jiran pun kita tidak bertegur sapa. Adakah kerana kita semua sekolah kebangsaan, kita ni bersatu padu dengan seluruh rakyat Malaysia? Tipu. Ini fakta yang saya anggap penipuan semata-mata. Banyak saja saya nampak pemimpin negara datangnya daripada sekolah kebangsaan. Mereka ini yang sebenarnya pun ada masalah untuk bergaul dalam bahasa kebangsaan. Mereka ini yang sebenarnya ada masalah untuk berintegrasi dengan orang lain. Ya, jadi masalah sekolah vernakular ni saya tak nampak sebagai masalah perpaduan sebenarnya. Ya, sekolah vernakular ni dia ada isu keistimewaan kepada rakyat. Kalau kita nak fikirkan untuk hapuskan, itu ialah dasar negara ya. Saya cuma satu je. Kalau kita fikirkan untuk kita mansuhkan, pastikan bahasa-bahasa ibunda ini diajar dalam sekolah yang sama, tetapi memberikan sistem dengan cara atau sistem yang lengkap. Jangan saja mengabaikan identiti. Nanti orang Malaysia pada masa hadapan, kita takkan nampak perbezaan, variasi atau kepelbagaian bangsa kita. Kerana bahasa itu akan pupus. Kita nampak perbezaan bangsa dengan jelas. So, tentu warna kulit sekarang pun kita nampak sebenarnya berubah-ubahnya. Cuma bahasa kadang-kadang menunjukkan perbezaan bangsa yang jelas. Tapi itu yang menunjukkan keunikan Malaysia. Jadi penghapusan sekolah-sekolah begini akan mengganggu gugat perbezaan atau kepelbagaian yang kita sanjung selama ini. Ini penting. Jadi ya puannya, sedang hadirin sekalian, bagi saya masalah perpaduan ini berakar umbi daripada masalah didikan kita. Mudah saja, didikan kita sebenarnya. Dan dia melibatkan aspek sikap sebenarnya. Golongan-golongan yang bercakap yang melalui proses ya, sistem pendidikan kebangsaan, sekolah kebangsaan. Saya bagi contoh kita semua ni, yang golongan bekerja sekarang, kita melalui sekolah menengah kebangsaan. Kita belajar dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Kita yang sebenarnya menggunakan bahasa Inggeris di rumah. Adakah anak kita daripada sekolah kebangsaan, kita daripada sekolah kebangsaan, anak kita pun belajar di sekolah kebangsaan, tetapi anak kita ni jati diri kebangsaan dia tinggi? Tak. Kebanyakan golongan yang saya lihat ya, yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya di rumah, ialah golongan yang sebenarnya melalui sistem pendidikan kebangsaan yang sebenar. Kita sebenarnya sebab kita rasa, saya dulu susah nak belajar bahasa Inggeris. Sekarang kena ajar anak saya dengan cara bertutur bahasa Inggeris di rumah. Itu cara mereka. Tapi itu salah ya di situ. Masalah perpaduan ialah masalah sikap, bukan sekolah vernakular. Saya kira 3 soalan itu pun ya berkisar tentang suatu perkara yang sama, masalah sekolah vernakular ya. Okay, itu saja. Ada soalan lain ke? Kalau tak ada, itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih doktor. Jadi jika ada para hadirin sekalian untuk nak beri soalan, saya buka. Ada ke? Okey, baik doktor. Tahniah saya ucapkan kerana jumlah tontonan kita selama
Kita mula tadi adalah sebanyak 44,867 tontonan. Tahniah diucapkan. Okey. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ramalingam. Semoga perkongsian ilmu itu tadi dapat kita manfaat dan meluaskan lagi pandangan kita dalam bahasa Melayu yang melambangkan identiti bangsa dan negara agar bahasa Melayu ini dapat kita pertahankan, insya-Allah. Jadi baiklah, majlis diteruskan, berbesar hati untuk meneruskan memberikan sedikit tanda kenangan sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah kita kerana telah sudi hadir dan berkongsi ilmu untuk kita pada hari ini. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Puan Haja Asmiah binti Haji Ajmain, Ketua Bahagian Peristilahan dan Leksikologi untuk menyampaikan